Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi bagi kumpulan 4 kami akan berkongsi mengenai teknologi makanan yang ada pada industri pada masa kini. Jadi buat pengetahuan semua, makanan merupakan salah satu keperluan asas manusia untuk hidup. Jadi makanan ini dapat membekalkan nutrisi seperti protein, lemak, vitamin dan lain-lain untuk manusia melakukan kerja harian mereka. Kumpulan kami telah memilih pengawetan makanan untuk dibincangkan. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai produk makanan seperti makanan yang di dalam tin, seperti makanan tin sardin, sos spaghetti carbonara, sos spaghetti bolognese dan sebagainya. Jadi adakah anda terfikir bagaimana makanan di dalam tin tersebut dapat tahan dalam jangka masa yang lama? Jadi rahsianya adalah mereka menggunakan bahan pengawet untuk mengekalkan makanan tersebut di dalam tin. Sewaktu proses pengangkutan dan juga pemprosesan makanan, ia akan mengambil masa yang lama dan ia juga dapat mengurangkan nutrisi, warna, tekstur sesuatu makanan tersebut. Oleh itu, pihak pengeluar telah menggunakan pengawet untuk mengekalkan nutrisi bagi makanan tersebut. Pada masa kini terdapat pelbagai jenis pengawet seperti kaedah konvensional dan juga teknologi-teknologi baharu seperti pesterilan dan sebagainya. Salah satu penyebab makanan boleh rosak adalah dengan kehadiran mikroorganisma. Mikroorganisma merupakan salah satu penyebab makanan boleh rosak. Mikroorganisma ini akan tumbuh apabila mempunyai air, udara, suhu dan juga keasidan yang sesuai. Okey, penstabil dan pengemosi adalah bahan kimia yang digunakan dalam teknologi makanan bertujuan untuk mengekalkan tekstur makanan yang diinginkan. Pengemosi digunakan untuk mengadun bahan dengan sekata seperti minyak dan air yang kebiasaannya tidak boleh bercampur dan selalunya dalam keadaan berasingan. Sementara itu, penstabil ditambah di dalam makanan bertujuan untuk membantu memelihara struktur dan berfungsi sebagai pemejal kepada bahan-bahan supaya tidak terasing dan termendap. Antara bahan kimia pengemosi adalah lecithin, pektin, asid lemak, manakala penstabil adalah gelatin, kanji, agar-agar dan gam akasia. Contoh makanan yang menggunakan penstabil dan pengemosi adalah pelantar, aiskrim, mayonis, sos dan sebagainya. Teknologi pengawetan makanan telah memberi kebaikan kepada manusia. Yang pertama, mengurangkan pembaziran makanan. Yang kedua, memastikan sumber makanan berterusan dan boleh kita dapat merasai makanan daripada negara lain. Yang seterusnya adalah untuk memudahkan penghantaran makanan. Yang seterusnya, mudah disimpan lebih lama dan mengelakkan mikroorganisme membiak dalam makanan yang tidak mempunyai udara. Penstabil makanan merupakan satu teknologi bahan tambah dalam pembuatan makanan. Dia terdapatlah beberapa kebaikan yang kita boleh lihat dari penggunaan teknologi penstabil makanan ini. Yang pertama merupakan mengekalkan tekstur. Yang kedua adalah untuk mencegah pengumpulan lemak. Yang ketiga, meningkatkan nilai nutrien. Yang keempat, meningkatkan rasa. Dan yang terakhir, ia boleh menggalakkan pembangunan industri makanan. Proses pengawetan makanan semestinya membawa kebaikan. Namun, seperti yang kita tahu, setiap yang baik ada keburukannya tersendiri. Untuk proses pengawetan makanan secara pendinginan, keburukan yang pertama adalah dia tidak boleh dibawa ke kawasan yang panas kerana ia akan mempercepatkan proses kerosakan makanan tersebut. Untuk proses pengawetan secara pengiringan pula, nutrien-nutrien yang ada pada makanan akan menjadi hilang kerana akan melalui proses pengeringan. Pengawetan secara pengasinan, proses ini akan menjadikan makanan terlalu masin dan mempunyai kandungan garam yang terlalu banyak yang membawa keburukan kepada kesehatan manusia. Untuk pembungkusan secara vacuum, keburukannya adalah makanan ini hanya sedikit saja makanan yang boleh digunakan untuk proses ini, dan dia menggunakan teknologi yang mahal untuk menggunakan proses ini. Manakala untuk proses pengawetan secara penjerukan,
keburukannya ialah ia membawa kesan buruk kerana membawa kepada risiko diabetes kerana ia menggunakan larutan gula yang pekat ataupun larutan cuka yang banyak. Keburukan penstabil makanan pula adalah yang pertama, ia boleh menyebabkan penyakit osteoporosis ataupun kepadatan tulang yang rendah. Ini adalah disebabkan kandungan pyrofosfat di dalam penstabil tersebut. Untuk keburukan yang kedua ialah ia juga membawa kepada pertumbuhan batu karang disebabkan ketidakseimbangan antara fosforus dan kalsium di dalam badan. Untuk keburukan yang ketiga pula adalah peningkatan terhadap risiko mendapatkan penyakit diabetes disebabkan jumlah kalsium di dalam badan sudah tidak seimbang lagi, yang mana proses mendapatkan insulin secara semula jadi daripada badan akan terjejas. Kemudian yang keempat adalah mengganggu sistem kardiovaskular manusia, di mana pengguna akan menjadi cepat penat ataupun mudah tercungap-cungap walaupun melakukan aktiviti ringan, adalah kerana untuk melakukan aktiviti kardiovaskular kalsium diperlukan, tapi disebabkan penstabil ini mengganggu pengambilan kalsium, disebabkan itu sistem kardiovaskular manusia akan terganggu. Oke, itu saja untuk keburukan penstabil makanan. Sekian dan terima kasih.